Hai, Assalamualaikum guys, apa khabar? Dan salam sejahtera. Hari ini hari Selasa, iaitu trading kita pada hari yang kedua dan setiap minggu kita faham iaitu setiap minggu kita ada iaitu weekly design di mana kita ubah ada satu konsep. Kita dah design minggu kita tu apa yang patut kita dapat dan juga apa yang kita mahukan pada minggu tu. Jadi supaya kita hidup ni ialah based on iaitu intentional. Kita ada intention bukannya reaction. So ramai orang sebenarnya hidup dengan reaction. Contohnya market dah berlaku sesuatu, apa aku nak buat, itu reaction. Kalau kita intention, maksud kita dah ada planning. So kita planning apa kita buat dan juga kita dapat hasilkan apa hasil yang kita harapkan dalam bentuk measurement yang tertentu. Okey. So untuk hari ni apa yang saya nak share pada you ialah macam mana sebenarnya untuk kita satu sudut memahami di mana critical point dalam trading. Okay? Di mana critical point dalam trading? Apa maksud saya di mana critical point dalam trading? Critical point dalam trading ni iaitu you kena faham di mana tempat critical point dia. Contohnya ialah dalam kita punya trading, apa yang saya nak highlight pada you iaitu apa yang kita buat, kita akan ada iaitu sebelum, kan masa kita preparation sebelum trading, masa kita akan tengok dari segi analisis ataupun kita belajar dan kita tahu salah satu cara untuk kurangkan risiko ialah dengan belajar, invest pada belajar daripada kita try and error. Kemudian kita akan ada semasa, aktiviti semasa dan juga selepas. Semasa tu maksudnya kita dah mula trading lah. Kita mula trading dan kita ada up and down dari segi emotion kita, dari segi execution PVM kita, dari segi iaitu mungkin kita terfomo ataupun kita terpengaruh dengan analisis orang lain. Dan yang seterusnya yang ketiga iaitu kita pergi kepada iaitu selepas trading. Selepas tu maksudnya kita buat postmortem. Patut aku buat macam ni, sepatutnya aku boleh make it better berdasarkan statistik. So kita learn daripada apa experience kita semasa. Okey, dalam ketiga-tiga ni guys, yang saya nak highlight ialah yang paling penting ialah yang bahagian dua tu, semasa. Sebab ramai orang sebenarnya dia change semasa tersebut. Okey, bila dia change semasa tersebut, ini sebenarnya banyak rugikan dia dari segi masa kerana dia nampak selepas dia trading, let's say, selepas dia trading, dia dapatilah kononnya dia kata dia akan berubah. So sebelum trading pun dia akan berubah, tapi masa trading dia ada perubahan. Jadi sebenarnya awareness semasa trading ni sangat penting. Jadi apa yang saya nak you buat ialah sebenarnya semasa you trading, you identify apakah you punya emotion you, apakah you punya mental you, punya mindset you. Nah, dalam kes ni saya panggil mental analysis. Kalau siapa perasan lately saya ada ceritakan dalam saya punya YouTube ialah satu dah saya bagi tahu ialah kita ada ialah technical analysis. Satu, nombor dua ialah kita ada iaitu fundamental analysis. Nombor tiga ialah kita ada ialah sentiment analysis. Dan keempat, jangan lupa untuk kita punya theory activity ialah pasal mental analysis. So mental analysis sebelum, semasa dan juga selepas, semasa itu bapak gila penting guys. Itu yang akan determine you berjaya atau tak berjaya. Kan itu yang determine you pengetahuan you ada guna atau tak guna. Adakah dia apply pada application you ataupun you boleh buat ataupun tidak. Jadi ini adalah key utama supaya you faham apakah sebenarnya yang jadi sebenarnya result pada you. Okey, itu adalah key yang sangat penting guys. Jadi semasa kita trading ni, ramai orang sebenarnya tak dapat result kerana satu ialah dia ubah. Kerana dia ubah. Satu ialah dia dah plan. Okey, dia macam dia ubah plan. Sama ada ubah dari segi execution indicator dia guna, trend dia guna. Maksudnya cara dia baca trend CDS dia guna ataupun entry zone dia ataupun lot size dia ataupun layer dia. Sebenarnya perubahan tu jadikan metrik berbeza. Sama juga ialah kalau kita ubah-ubah PVM. Kan ada yang dah boleh trading tapi result tak kena pasal ubah-ubah PVM. Bila you ubah satu benda, dia akan berubah. Macam ingredient, contohnya you buat kuih kan, ataupun you macam contoh saya hari ni makan nasi ayam kan dekat sini kan. Jadi contohnya ialah bila you berubah, you ubah ramuan dia sedikit walaupun gula lebih, garam lebih ataupun apa berlaku dia. Ini totally akan jadi iaitu perubahan yang sangat besar. Jadi kita nampak dia macam masa kita sekolah dulu dia ada jangka sudut dia. So bila kita tukar jangka sudut kita tu, walaupun sikit, dia punya efek tu besar guys. You kena careful dekat situ guys. Okey, so benda ni adalah benda yang sangat kritikal supaya you boleh sukses dalam jangka masa panjang. Sebab dia bukan perkara yang senang. Perkara ni memang nampak mudah tetapi ramai orang gagal bukan selepas, bukan sebelum tapi semasa. Sebab tu awareness semasa. Dulu masa dalam saya punya seminar atau workshop, saya sangat tekankan dia, saya panggil lah moment of decision guys. Okey, moment of decision, moment of truth. Maksudnya kita punya moment of decision. Apakah moment fikiran kita, apa yang kita rasa, mindset kita. Dan kita kena lihat lagi kita punya ialah moment of truth. Kan adakah kita ni sebenarnya ialah fokus pada reward? Adakah kita ni fokus pada risk kan? Macam mana management? Adakah keputusan kita tu kita aware yang kita buat ada aku fikir risk atau reward? Tapi saya cakap terang kepada you, ramai orang banyak fokus pada reward. Sebab tu saya sangat-sangat encourage walaupun you dapat analisis macam saya sekarang ni, saya akan buat satu siri technical analysis yang dipanggil confluence and cycle. Kita akan pick up bottom dengan top. Semasa kita cari akar dengan pucuk. Tetapi dan pasal kita nak kurangkan risiko sebab kita nak define trend tu secara lebih kuat dan juga entry lebih kukuh. Tetapi jangan gunakan ini sebagai abuse. So abuse tu maksudnya iaitu kita abuse dari segi kita punya trading plan, kita abuse dari segi lot sizing kita. Maksudnya kita dah fikir reward. So kena hati-hati. As simple macam tu. Bila kita fikir lah, aku dah tahu aku boleh picking up
pick up bottom ataupun top, kita mula ambil risk yang berlainan. So benda ni adalah benda yang sangat kritikal untuk kita berjaya dan juga untuk kita faham untuk jangka masa panjang supaya kita boleh jadi iaitu trader yang lebih berjaya dan juga trader yang lebih successful. Alright. So ini ringkas tapi sangat penting dan bersama hopefully you faham apa saya sampaikan sebab ini akan jadi key implementation pada you untuk jangka masa panjang. Alright. So hari ni trading, malam ni kita akan ada live trade macam biasa, kita akan ada juga live session Confluent dan Cycle dan jangan lupa kita punya Financial Freedom Bootcamp akan dijalankan tak lama lagi. Okay, Financial Freedom Bootcamp Financial Freedom Bootcamp iaitu Financial Freedom Bootcamp yang kita kita akan buat pada tarikh tertentu yang saya akan umumkan malam ni. Alright, so hopefully you akan faham dan juga you akan jelas dari segi kefahaman dan juga macam mana nak bertindakan. Alright, jumpa lagi dan salam.